Kata ulama, dua perkara tak boleh tinggalkan, Al-Quran dengan sirah Rasulullah SAW. Sirah Rasulullah SAW mesti ada. Untuk memahami Al-Quran, kita kena faham sirah. Kalau tak pernah baca sirah ataupun tak faham tentang sirah, maka mustahil dia akan memahami Al-Quran. Dia mesti ada sirah untuk memahami Al-Quran. Jadi itu satu. Yang kedua, ayat-ayat tentang Rasulullah SAW. Dan kata ulama, semua ayat tentang sirah Rasulullah SAW. Tapi ada ayat-ayat yang atau surah yang khusus ditujukan kepada Rasulullah SAW, bukan ditujukan kepada kita. Ini Allah berbicara direct kepada Rasulullah SAW, bukan kepada umat dia, bukan kepada umat dia, kepada Rasulullah SAW. Jadi tapi ayat tu bukan ditujukan kepada kita. Kalau dikata kalau bukan ditujukan kepada kita, jadi kata Al-Quran ni petunjuk hidayah untuk kita. Kalau ayat ni bukan ditujukan kepada kita, ditujukan kepada Rasulullah SAW, bagaimana ini? Kalau ayat tu ditujukan kepada Rasulullah SAW, contoh ayat berupa nikmat Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau umat pengikut dia, umat orang yang betul-betul ikut Rasulullah SAW, dia akan dapat, ni kata ulama lah, dia akan dapat sebagaimana yang Rasulullah SAW dapat juga. Dia akan dapat juga kalau dia ikut jejak Rasulullah SAW. Ayat ni ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau dia ikut betul-betul apa yang arahan kepada Rasulullah SAW, maka dia akan dapat bagaimana Rasulullah SAW dapat. Itu kita nak tu kan. Apakah surah dia? Saya ambil dua surah je, banyak surah dan banyak ayat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Tapi yang paling popular sekali, yang kita selalu semua dah hafal, adalah surah Al-Duha dengan surah Asy-Syarhu ataupun surah Al-Nashrah. Dua surah ini khusus untuk Rasulullah SAW. Dia tentang apa? Tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan selepas Rasulullah SAW menjadi Nabi. Kita dengar betul-betul, kalau kita ikuti imam kalau baca surah Al-Duha atau surah Al-Nashrah tu, kita rasa sedap sangat lah. Kalau kita dapat follow penerangan tentang surah ni. Jadi kita baca, saya ingat kita dah habis juz 30 kan, tapi kita ulang lagi lah. Kita ingatkan kembali tafsir ataupun tadabbur surah Al-Duha dengan surah Al-Nashrah. Surah Al-Duha diturunkan ketika terputusnya wahyu. Wahyu terputus, Rasulullah SAW menanti-nanti, kata ulama sampai 6 bulan wahyu tak turun. Itu satu penantian kan? Dan orang kafir Quraisy ambil kesempatan. Mereka tahu Rasulullah tak baca ayat Quran, tak baca. Biasa Rasulullah datang wahyu je akan bacakan kepada mereka. Jadi bila Rasulullah SAW stop atau berhenti, pause dulu, tak bacakan kepada mereka, mereka tahu. Dan mereka ambil kesempatan untuk mereka sindir, untuk mereka ejek Rasulullah SAW. Mana syaitan kau? Di surah wanita juga, mana syaitan kau tak datang ke? Maksudnya syaitan kata malaikat Jibril tak baca ke? Orang Quraisy lagi tambah lagi dekat Tuhan dia dah tinggalkan dia dah, Tuhan dia dah benci dengan dia, dah marah dengan dia, macam-macam tuduhan yang mereka lemparkan kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan, terus jawab, tapi menanti. Dan Rasulullah SAW kerana zon, ana inda zonni abdi, aku di sisi zon hamba aku. Jadi zon Rasulullah, keyakinan Rasulullah SAW, sangka Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat-sangat baik. Husnul zon kita panggil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan surah ni, surah Wadduha ni. Dan surah Wadduha ni dimulai dengan dua sumpah, Wadduha wal laili idza saja. Apa kena-mengena dengan wahyu, dengan terhentinya wahyu. Jadi Wadduha ni, duha cahaya kan, cahaya di waktu pagi yang menyinari. Itu adalah wahyu. Wahyu yang mula menyinari. Tadinya terhenti.
Yang terhenti itu walaili idza saja, dan bila malam apabila sunyi sepi, gelap gulita. Itu wahyu yang berhenti itu. Walaili itu, laili itu adalah malam yang gelap, dia stop. Wadduha, mulanya wahyu mula kembali menyinari. Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah untuk menyinari alam ini daripada kegelapannya. Jadi cantik dia Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, ini bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja. Kemudian jawab kepada sumpah lagi cantik lagi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a, tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu. Wadda'a ni macam kita tawaf wida'. Tawaf wida' adalah tawaf apa? Nak tinggalkan kota Mekah kan. Tawaf wida'. Tawaf kita panggil pisah atau selamat tinggal lah. Selamat tinggal. Jadi Allah tak cakap ma taraka, Tuhan kamu tak tinggalkan kamu. Kalau tinggalkan kamu, dia punya perkataan bahasa Arab tarakah, tapi Allah gunakan ma wadda'aka. Lembut sangat seolah-olah Tuhan kamu tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Kerana tinggal biasa di antara dua orang yang berkasih sayang, dia adalah selamat tinggal. Kalau kita tinggalkan, kita selamat tinggalkan. Jadi macam gitu Tuhanmu tidak mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Wa ma qala, dan Tuhan kamu tidak benci. Kalau diterjemahkan benci kepada kamu, tapi Allah tak cakap benci kepada kamu. Kamu pun tak ada. Dia tidak benci dia. Dia tidak benci. Benci kalau dalam bahasa Arab qala ka tu kamu, benci kamu. Tuhan kamu tidak benci kamu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala tak letak pun perkataan benci itu, kamu itu Rasulullah SAW di sebelah benci itu. Tak letak pun. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah SAW, wa ma qala, dan dia tidak benci. Kemudian bila Rasulullah SAW dapat wahyu yang Allah belum lagi meninggalkan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW Allah dah tinggalkan dia, kalau wahyu tak turun kepada Rasulullah SAW, berarti apa tuan-tuan? Rasulullah akan meninggal dunia lah. Seorang Rasul, dia punya fungsi, Rasulullah SAW peranan dia adalah wahyu turun, dia menyampaikan wahyu. Sekarang wahyu dah stop. Kalau wahyu berhenti, dah tak ada lagi. Macam dah wahyu kalau berhenti je menunjukkan kematian, kewafatan Rasulullah SAW. Kalau pun sebagaimana yang mereka cakap, wahyu dah turun, Allah dah putus wahyu takkan turun lagi, bagaimana orang kafir cakap. Allah kata sini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau itu terjadi pun akhirat, kalau terjadi pun Rasulullah meninggal dunia, akhirat, dan sungguh akhirat itu lebih baik dari kamu daripada dunia ini. Kalau pun mati pun, Rasulullah SAW wafat pun, akhirat itu Allah janji. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia ini. Allah jelaskan apa yang Allah akan beri, wala saufa yu'tika, dan sungguh Tuhan kamu akan beri kepada kamu. Beri apa tuan-tuan? Kita baca ayatnya, kita tak tanya apa yang Allah beri kepada Rasulullah SAW. Allah tak jelaskan. Tuhan kamu akan berikan kepada kamu. Beri apa? Kita cakap beri apa? Apa yang Allah akan beri kepada Rasulullah SAW? Fatarda, sehingga Rasulullah SAW puas betul. Apa yang Allah akan beri kepada Rasulullah SAW sampai puas. Banyaklah tafsiran. Kalau di akhirat tu, kita tahu lah pemberian Allah SWT di akhirat tu. Di dunia adalah kejayaan, diterjemahkan kejayaan dunia dan akhirat. Allah SWT akan berikan kepada Rasulullah SAW kejayaan dunia dan akhirat, sehingga Rasulullah SAW puas hati.
Tapi ramai ulama cakap di sini, wala saufa, nanti Allah akan beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Di akhirat nanti sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puas hati. Kemudian Allah sebut nikmat yang diberikan. Allah sebut, Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang telah Dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasalah kalau kita cakap dengan anak kita kan, nanti aku akan bawa kita pergi cuti lah. Kita akan pergi cuti. Ke mana Pak? Cuti ya? Mana? Jauh-jauh sikit lah. Jepun lah kita pergi. Wah, Jepun Jepun boleh ni? Jepun Anak dengan Jepun, betul ke? Jepun. Tidakkah tahun lepas kan kita dah pergi Korea kan? Jepun tak ada apa-apa sebelah je dengan Korea. Kita yang cakap Jepun lah, kita kata mana pergi? Genting lah. Kita pergi mana? Pergi Penang lah, Pulau Pinang lah. Kita dekat-dekat saja lah, tak payah jauh lah. Tahun ni punya cuti kita akan pergi mana? Janda baik punya. Janda baik. Kita punya dekat-dekat saja lah. Kalau kita akan nanti kita akan buat cuti ni, betul Allah cakap kan, nanti Dia akan beri kepada kamu sehingga kamu puas hati. Lepas tu Allah cakap, tidakkah alam yajidka yatiman fa'awa, kena ayat kan. Jadi Allah cakap, tidakkah Dia mendapati kamu dan sebagai anak yatim, fa'awa, lalu Dia beri perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu nikmat yang besar sekali. Kita tak tahu psikologi anak yatim. Anak yatim ni kita tak tahu psikologi anak yatim di mana kalau dia tak ada bapa. Mula-mula tak ada bapa, Rasulullah lahir tanpa bapa. Kemudian dijaga oleh ibunya 6 tahun, ibunya meninggal, Aminah meninggal. Kemudian dijaga oleh datuknya meninggal 8 tahun. Kemudian dijaga oleh pakciknya sampai meninggal. Sampai pakcik dia meninggal, dia jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dia jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Abu Talib jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi jadi Nabi kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abu Talib sampai Abu Talib meninggal. Dia jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu fa'awa, Allah beri dia perlindungan. Biasanya anak yatim nak cari tempat perlindungan di mana tu tak? Di rumah-rumah perlindungan. Boleh tak? Sama tak? Warden, kasih sayang warden dengan pakcik ke datuk ke, sama tak? Mula-mula ada kasih sayang mak, bapa dah tak ada, mak je. Lepas tu datuk ni siapa dia cucu? Kalau datuk jaga cucu dengan bapa jaga cucu, agak siapa yang lagi sayang? Datuk, siapa yang ada jadi datuk? Datuk punya sayang dengan cucu jangan main-main. Lagi sayang daripada bapa pun tak disentuh cucu. Jangan cakap begini. Kalau datuk dia, apalagi datuk dia adalah Sayyidul Quraisy, ketuanya Quraisy tu, itu Abdul Muttalib jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dia tentu saja sehingga kan ada satu tempat duduk dia. Kalau mesyuarat ke apa, dia akan duduk tempat tu. Tak ada orang berani duduk tempat tu. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk je, dia dia tak marah gitu. Kalau kan cucu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ke tempat tu je, dia tak marah. Itu nak cakap sayang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beri nama Muhammad itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datuk dia pula meninggal. Apa tu? Dilindungi oleh siapa? Pakcik dia. Dan kita dengar sejarah tentang pakcik Abu Talib ni. Bila dia pergi meniaga, siapa dia bawa dalam perniagaan di Syria tu? Dia ada ramai anak, Ali bin Abi Talib, ramai anak-anak dia. Tapi dia bawa siapa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya pakcik ni dengan anak saudara dia, sehingga kan dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah dah bukan menjagalah, dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah dapat wahyu pun dia lindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada seorang pakcik 3 tahun kena boikot, dia bukan Islam dia bukan Islam, tapi 3 tahun sanggup diboikot dan semata-mata anak saudara dia.
semata-mata anak saudara, keponakan dia kata juga kan, anak buah dia sanggup 3 tahun, dia sanggup juga menderita juga. Itu kalau kita belajar sirat 3 tahun untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Pakcik macam mana ni? Betul punya, sebetul Rasulullah sangat sedih. Dia meninggal tu macam seolah-olah bapa Rasulullah SAW sendiri yang meninggal. Jadi macam Rasulullah anggap dia macam bapa dia. Tahun Abu Talib meninggal dinamakan Amul Huzn, itu tahun kesedihan. Sedih sangat Rasulullah SAW bila pakcik dia meninggal. Jadi inilah nikmat Allah SWT. Nikmat yang kedua yang disebut adalah ad-duha wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapati kamu dhalan, ini bukan sesat dia mendapati kamu di sini mencari-cari, tidak mengetahui lah. Senang ya. Dia mendapati kamu tidak mengetahui. Rasulullah SAW dia fitrah, tuan-tuan. Tak ada nabi yang sebelum dia tatib jadi rasul mereka menyembah berhala, mereka minum arak, mereka buat perbuatan tak ada nabi itu. Semuanya nabi ni sebelum dia angkat jadi rasul, dia ni di atas fitrah. Tapi fitrah ni tak cukup, tuan-tuan. Fitrah ni tak cukup untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu apa? Dia perlu wahyu, dia perlu syariat. Yang baik macam mana seorang itu pun, baik macam manalah seorang itu, ada tak orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Tak ada, kita kata tak ada. Jadi baik macam mana seorang itu, hatta peringkat Rasulullah SAW, dia perlu fahada, dia perlu hidayah wahyu. Kalau Rasulullah SAW perlukan wahyu, walaupun kita cakap Rasulullah sebelum jadi Nabi ni, dia dah manusia terbaik sekali, orang yang terbaik sekali bukan pada ketika itu, kita sepanjang zaman dia orang yang terbaik. Ini sebelum jadi Nabi, itu pun perlukan apa? Perlukan wahyu. Apalagi kita manusia biasa je, kita ingat aku tak perlu wahyu Allah, tak perlu petunjuk Allah, tak. Jadi Rasulullah SAW dia tak tahu, lalu Allah SWT beri dia fahadah, beri dia petunjuk. Dan ini satu nikmat yang besar sekali. Dari tak tahu tentang wahyu ni mendapat wahyu Al-Quran petunjuk. Kemudian wajadaka ailan, dan dia mendapati kamu miskin. Ailan ni miskin. Rasulullah SAW pengembala kambing lah, bukan duduk goreng kaki je, mengembala kambing. Lepas tu meniaga, miskin. Fa'arna, lalu dia kayakan kamu. Dan Allah SWT ni surah di antara surah awal yang turun, Allah cakap dia akan kayakan kamu sehingga kamu tak minta apa-apa pun daripada manusia. Rasulullah SAW ni kaya sangat, dia tak makan pun duit zakat, duit sedekah, duit ni. Allah dah kayakan dia sehingga dia tak makan duit sedekah, duit zakat ni banyak. Bila kita duit zakat ni banyak kan, kubur dia, Rasulullah tak makan pun. Nak cakap kayanya Rasulullah SAW, dia tak perlukan kepada duit-duit ini semua. Jadi Allah dah kayakan dia. Cara Allah SWT kaya, dan Rasulullah SAW sebenarnya kaya ke miskin? Kita tanya, Rasulullah SAW kaya ke miskin, tuan-tuan? Ayat ni cakap fa'alna kan. Dia mendapati kamu miskin, lalu dia kayakan. Dah kaya lah, sehingga meninggal dunia pun kaya. Tapi tak adalah Rasulullah punya rumah besar. Rasulullah tak bawa lah kuda 100 ekor ada dalam kandang dalam ini semua, kuda ini semua. Rasulullah bukan macam pemimpin kita, kayakan diri dia. Ini bukan Rasulullah yang datang ke dunia nak kayakan diri dia, tuan-tuan. Semuanya, apa saja kekayaan, semua diberi kepada orang. Semua untuk maslahat umat. Sehingga dia tak boleh solat. Dia teringat ada emas dalam rumah dia. Emas ada dalam rumah dia, cepat-cepat habis solat, ambil tu, sedekahkan, untuk diberikan kepada orang. Jadi kekayaan Rasulullah SAW semua untuk emas. Sehingga macam seolah-olah dia miskin, macam seolah-olah dia miskin tu, untuk memberi, biar dia kaya, biar dia tidur di atas pelepah pun sampai bekas badan dia tak apa. Dan dia naik apa, himar je, tuan-tuan, kedai je, tumpang lagi, menumpang. Mana ada pemimpin kita menumpang? Himar ni macam pada waktu itulah, dia macam motor kapcai je lah, macam gitu lah.
kita kat standard dia lah iman lagi, bukan naik lagi, tumpang lagi, tumpang di belakang, di belakang dia tumpangkan di belakang Nabas tumpang jalan. Ada satu peristiwa tentang Rasulullah SAW ni. Jadi ada seorang sahabat panggil jemput Rasulullah SAW datang untuk makan ke rumah dia. Rasulullah bagi makan. Lepas tu balik, sahabat ni beritahu kepada hamba dia kan, luar tu ada kuda. Jadi apa ni, bawa Rasulullah SAW balik rumah naik kuda tu. Jadi Rasulullah SAW cakap dengan orang tu pegang kuda tu. Rasulullah SAW disuruh naik kuda. Kata, kau tak naik ke? Rasulullah tanya, awak naik kuda? Dia kata, tak, saya pegang tali dia saja. Rasulullah SAW kata, kau ingat aku raja ke apa? Macam itu. Rasulullah kata, kau ingat saya raja ke apa ni? Kalau awak tak nak naik, jangan ikut. Biar saya balik je dengan kuda ni. Jangan nak pegang-pegang kuda ni. Tengok sifat Rasulullah SAW. Tak ada lah nak kalau saya nak tarik bagus juga ada. Tak ada tuan-tuan. Sifat Rasulullah SAW ni, dia memang bukan untuk kepentingan dunia langsung, tak ada dunia kan. Wala taj'al dunya akbar minha. Jadi dia kaya tapi bukan untuk diri dia. Kemudian 3 ayat selanjutnya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat ni Allah perintah Rasulullah SAW, fa'amal yatim fala taqhar. Anak yatim ni jangan kau herdik mereka, jangan kau kasar kepada mereka. Wa masaila, orang yang bertanya. Sekarang Rasulullah dah dapat wahyu, kalau ada orang yang bertanya kepada kau, fala tanhar, jangan push dia. Tanhar ni macam nahar ni macam apa yang cakap, sungai yang deras gitu. Sungai deras kalau kita kena push. Jadi orang tanya. Orang tanya kepada orang-orang Arab ni, tanya bukan main-main tuan-tuan. Kita okey lagi, Ustaz, saya ada tanya begitu. Tak ada. Muhammad. Wah, Muhammad terus kan. Apa ni, tak ada hadap ke panggil Nabi Muhammad ni terus macam itu. Arab Badui mana ada hadap kan? Aku nak tanya ni, lepas tu aku tak nak tanya. Dia punya tanya. Rasulullah kena itu. Dia tak ada. Orang Rasulullah tengah berceramah ke bagi khutbah, dia selamba je. Aku nak tanya lah. Aku nak tanya tentang hari kiamat bila ni. Tunggulah Rasulullah SAW. Rasulullah tak layan. Tak jawab dulu. Rasulullah berceramah dulu. Habis je. Mana tadi orang tanya? Tengok Rasulullah SAW. Dia jawab juga. Macam mana kalau kita belajar sirah Rasulullah SAW, orang tanya Rasulullah SAW ni bukan yang apa dengan sopan ke apa, tapi tanya Rasulullah SAW tentang agama lah, dengan cara yang tak ada adab lah. Tapi Allah cakap dengan Rasulullah, jangan kamu tolak mereka. Itu sa'ilah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan nikmat Allah berikan kepada Rasulullah SAW, nikmat Al-Quran, di sini hendaklah kamu sebutkannya. Itu dia Allah SWT.